Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi malam ni aku akan tunjuk beberapa contoh mudah untuk mula belajar Adobe Illustrator. So siang tadi aku dah tunjuk cara untuk menggunakan pen tool dan workspace yang boleh customize mengikut keperluan dan kemudahan masing-masing. So untuk malam ni aku akan tunjukkan beberapa contoh mudah, contoh simple. So untuk yang baru nak berjinak-jinak dengan Illustrator ni boleh belajar dengan mudah lah. Okey, kita pergi ke contoh yang pertama. So contoh-contoh ni aku ambil direct daripada kelas yang aku hadiri selama sebulan sebelum ni. So aku akan ambil direct contoh daripada situ. Contoh dokumen. Okey, workspace. Tak sesuai, kejap. New file, simulation test. Okey, simulation test. So contoh yang pertama adalah macam mana nak menggunakan alignment panel. Kita tengok ruangan komen. Kalau audio tak okey boleh bagi tahu untuk aku perbaiki. Okey. Kalau baca dia punya soalan, dia minta kita typekan perkataan join us ni di sepanjang curve line ni. So curve line ni dia dah bagi siap-siap. So dia nak perkataan join us ni dia tak nak straight line macam typical typing, tapi dia nak mengikut curve yang dia bagi ni. So apa yang kita buat, first kita pergi ke typing tool sebelah kiri ni, ataupun shortcut dia adalah huruf T. So dalam mode typing tool tu, kalau kita just klik saja, so automatic dia akan straight line. So kita tak nak yang macam tu. So typing tool ni dia ada option dia, right click, dan kita pilih type on path tool. So bila path tool ni, kita select dekat curve line ni, kita select pada permulaan point dia, automatic dia akan keluar shape typing yang mengikut curve line ni. So apa yang dia nak, join us. So kita just ubah kepada join us. Kemudian apa arahan yang kedua adalah dia minta kita alignkan join us ni supaya tengah-tengah curve line ni. So macam mana kaedah nak tengahkan dia? Just pakai alignment control bar atas ni ataupun dekat alignment panel sebelah kanan ni. Sorry, minta maaf. Dia pakai paragraph control panel. So alignkan dekat center, automatic dia akan center lah. So kita boleh resize perkataan ni supaya nampak lebih besar lah. So resize ya. Okay. So dah siap lah. So arahan pertama dia, typekan join us mengikut curve line yang dia beri. Kemudian centerkan tag tersebut mengikut curve line yang dibagi tu lah. Dan tak ubah apa-apa setting yang lain. So untuk teks ni lebih menarik, boleh pilih pilihan font yang ada dalam sistem. Kita tengok apa yang menarik. Join us. Join us. So tak ada apa yang menarik. So aku akan ambil default lah. Dan kita bagi dia tebal sikit. Bold. Dan tulisan hitam nampak macam kurang menarik kan. So kita pergi dekat swatch panel.
Dia ada bagi beberapa option. Kita boleh try lah. Dia akan jadi tak nampak. Dan kalau swatch panel ni nampak macam sikit kan. So boleh pergi dekat swatch library ni. Kita boleh pilih mana-mana color yang kita nak. So aku ambil default swatch untuk basic RGB. So boleh pilih lah contoh color kuning. Nampak tak? Okay, color kuning okay. So nampak lebih menarik lah. Dan nak nampak lagi menarik, aku akan tambahkan shadow untuk perkataan ni. So select dia punya layer ni, Ctrl C untuk copy dan Ctrl B untuk paste di belakang. Dan kita gerakkan sikit ke kanan dan ke bawah. Dan kita colorkan dia color biru. So nampak lagi menarik. Okay. So dah siap. Satu design lah, simple. Macam mana kaedah kita nak typing atas curve line ataupun any shape yang dikendaki dan kita centerkan dia mengikut design lah. So align dia betul-betul center. So kita tengok ruangan komen ada yang join tak? Okay, tak ada lagi. Okay, tak apa. So untuk template tutorial ni aku akan bagi lah dekat sesiapa yang berhajat. Next lepas habis kelas ni aku akan bagi. So yang ni kita boleh save dulu. Kita save dan kita close lah. So tutorial yang kedua kita pergi kepada graphic style. Okay, graphic style ni yang dia dah bagi lah. So arahan dia create a new graphic style yang dinamakan Cool Blue berdasarkan teks iceberg ni, teks yang di bawah ni. So apa yang perlu kita buat, pergi ke window panel, kita cari graphic style. Okay, graphic style dah keluar. So macam mana kaedah untuk kita buat graphic style baru? Kita select based on given text dan kita tekan tambah kat sini. Dan kalau perasan dia ada keluar new graphic style based on the given text. Dan kita double click dia untuk kita rename Cool Blue. So contoh dia apa kegunaan graphic style ni. So kita type anything kan. Contoh nama aku kan. So aku bagi besar sikit. Dan graphic style ni dia macam template ataupun preset yang kita boleh pakai untuk any text secara cepat. So apa yang berlaku bila aku klik graphic style yang kita buat tadi, automatic dia akan follow sama macam iceberg tu. So kesesuaian dia sebab dia punya font ni besar kan. So font aku kurus. So aku bagi dia jadi bold sikit. Document. Kita pilih yang agak bold sikit ataupun black. Okay, aku pilih black. So dah nampak lah. So ini adalah kegunaan graphic style ni. So bila mana graphic style ni berubah, automatic iceberg dengan perkataan nama aku ni dia akan ikut berubah lah, berdasarkan graphic style yang baru. So ini adalah contoh yang kedua, yang mana kita nak apply graphic style dekat teks ataupun gambar dengan pantas tanpa kita kena buat semula one by one kan. So makan masa kat situ. So boleh save juga yang ni dengan delete lah nama dia. Ni bagi tengah. So save. Kita close. Okay, contoh yang ketiga, color. So ada apa dengan color ni? Okay, kalau tengok dia punya instruction kat atas ni, select dan create a group for the all text at the center of the group. Maksudnya at the center of the group adalah text ni lah. 1,
hold button shift 2, 3. So 1, 2, 3 teks ni dia minta kita groupkan teks ni. So kalau tak jumpa right click, tak jumpa group kat sini, pergi dekat object dan kita boleh group lah. Ataupun command, dia punya command dia Ctrl G group kan. So kalau perasan kat sini dah ada text group. Kalau kita hidden kan dia, automatic dia akan tiga-tiga akan hidden lah. So kalau tak nak confuse dekat layer list ni, yang mana satu text group, yang mana satu background layer, kita boleh namakan dia. Dia macam Photoshop juga lah. Cuma dia kecil sikit dia punya thumbnail dia. So kemudian dia minta kita tukarkan teks dekat center ni kepada color hijau daun. So kita mula select layer text ni. Kita dapatkan color hijau daun ni dekat swatch panel. Dekat belah kanan ni swatch panel. Ataupun kalau korang tak ada swatch panel, korang boleh pergi kat window ni, enable swatch ni. So disebabkan aku dah ada swatch panel ni, so leaf green, green leaf, automatic dia akan jadi hijau lah. So nampak tulisan ni macam terlalu nipis kan. Kita boleh, disebabkan dia dah satu group, so kita boleh ubah sekaligus tiga-tiga tulisan ni mengikut font yang kita kehendaki. So aku sangat suka menggunakan font Acumen Variable Concept ni, sebab dia banyak pilihan untuk medium, semi bold, bold, black dan sebagainya. So aku akan pilih apa yang menarik, ultra black. Black lah. Okay, kita pilih black. Kalau perasan tulisan ni dia tak center kan dengan artboard ni. So kita bagi align dia pakai alignment panel. Dan kita alignkan vertical. So dah jadilah Thanksgiving. So untuk template ni pun aku boleh save. Dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh type di ruangan komen untuk aku cuba jawab lah yang mana aku mampu kan. Okay. Okay, boleh tutup yang ni. Kita pergi ke contoh yang keempat. New document rasa tak perlu. Simbol mungkin. New document lah. New document tak perlu kot sebab aku dah sentuh new document pagi tadi. Cara-cara korang nak buat dokumen baru based on mobile preset, web preset ataupun untuk printing. So kita terus jump ke next, simbol. Okay. Arahan dia use Tamaki hand roll symbol. Tamaki hand roll symbol from sushi symbol library. Maksud dia, pergi dekat symbol panel. Kita kalau tak ada dekat sini, kita cari symbol panel, symbol. Okay. So kita besarkan sikit. So kalau perasan dekat ruangan simbol ni tak ada pun nama Tamaki hand roll untuk sushi kan. Tapi disebabkan dia bagi arahan sushi symbol library. Maksud dia dekat ikon bawah ni. Dan cari library untuk sushi. Okay. Dan kalau perasan nampak ada banyak pilihan sushi. So kena tag one by one lah. Yang dinamakan Tamaki hand roll. So Tamaki hand roll second last. Klik. Dan kita boleh tarik masuk. Dan dia minta kita positionkan Tamaki hand roll ni dekat center of the logo. So center logo dekat sini lah lebih kurang. So dah siap lah. Nampak tak? Dengan adanya simbol library ataupun collection simbol yang sedia ada dalam software ni, kita boleh buat satu logo yang simple lah untuk business ke produk dan sebagainya. Dan simbol-simbol ni adalah customize. Orang boleh cari mana-mana gambar untuk dijadikan sebagai simbol lah. Dan boleh digunakan banyak kali. Okay. Ini kaedah lah untuk cari simbol dekat library. So aku tunjukkan satu lagi contoh simbol library. Terus
Simbol. Okay. Kita try ambil flower. Okay. Dalam flower symbol ni dia ada pelbagai jenis flower tapi limited lah based on apa yang dia bagi. So untuk tambahan koleksi flower ni korang boleh cari mana-mana gambar dekat Google dan korang drag masuk sini untuk jadikan new symbol for the flower. So sebagai tu red rose. Hold dan tarik masuk sini. Automatic dia akan ada gambar red rose lah dan kita boleh resize. Okay. Ni contoh lah. Contoh mobile. Okay. Ni adalah ikon-ikon untuk mobile phone dan ikon ni biasa lah yang kita tengok dekat WhatsApp kan. Sebagai contoh play button kan. So tarik masuk. Okay, dah jadi button play. Untuk button pause. Okay, tarik masuk. Dah jadi button pause. Button stop. Tarik masuk dan kita resize. Ikut kesesuaian lah. So dah jadi satu, boleh katakan satu simple poster lah untuk sushi hand roll ni. So yang ni pun aku akan save as template untuk kegunaan korang. Dan kita boleh close lah. So setakat ni masih tak ada komen. Setelah 17 minit kita live. So aku akan pergi next example. Kita akan buka layer artboard orientation pathfinder. Okay, aku akan tunjuk contoh pathfinder ni dan sebab pathfinder ni adalah salah satu tool panel yang kebiasaan designer akan pakai bila guna Illustrator ni. Okay. Okay, arahan dia buat satu gap pada huruf O ni, Adobe ni, huruf O in the word Adobe by using the pink rectangle. Maksud dia nak menggunakan huruf O dan rectangle pink ni supaya dia menjadi sebagaimana reference di belah kanan ni. Kalau perasan nampak tak? Dia ada ruangan, ada gap kan antara huruf I besar ni, Illustrator ni dengan huruf O atas ni. So macam mana kaedah dia nak buat? Dia ibarat macam kaedah potong lah. Kaedah potong. So apa yang perlu kita buat? Kita select dulu rectangle pink ni. Dan hold button shift untuk kita select second layer iaitu button O. Layer O. So tak apalah, tak ada masalah kalau dia select semua sebab kita just nak interact antara pink rectangle dia dengan O. Dekat belah kiri ni ada satu tool nama dia Shape Builder tool. So kegunaan Shape Builder tu ni kita select dan kita tarik macam ni antara intersection antara O dengan P rectangle dan apa yang korang akan nampak dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi akan terpotong lah maksud dia. Dia akan terpotong automatik. So aku tunjukkan sekali lagi. Kalau macam ni nampak dia tak terpotong kan. So select pink rectangle, select O, kemudian kita guna shape builder tool. Sama ada kita nak potong terus pink rectangle ni ataupun kita kekalkan dia. So aku lebih suka untuk potong terus. Hold button alternate untuk minus. Kalau perasan kalau lepas dia akan jadi plus kan. So hold button alternate dan kita tarik intersection antara O dengan pink rectangle. Automatic dia akan terpotong. So tinggallah O ni dalam keadaan ada gap di antara O dengan perkataan I ni. Contoh mudah lain aku boleh tunjuk. Contoh aku buat rectangle kan. Black rectangle dengan bulat. Okay, bulat ni aku colorkan dia color merah lah.
Tengok ni colour pink, colour kuning. So kalau perasan, kita select dua-dua ni, dia ada intersection kan antara rectangle ni dengan bulat ni. So bila kita gunakan shape builder tool, so bila kita tarik masuk ke intersection tu, automatic dia akan bergabung jadi satu entity baru lah. Dia akan jadi satu single image instead of asalnya dia adalah dua layer yang berbeza. So kalau kita guna shape builder tu ni dalam keadaan hold button alternate untuk minus. So bila korang tarik daripada rectangle ni pergi ke ruangan intersection sahaja tanpa melangkaui circle, automatic dia akan terpotong mengikut shape rectangle yang tertinggal kan. So satu lagi contoh, kalau kita buat macam ni. Contoh ada 3 rectangle. Kita hijau, yang ni kita biru kan. So kita select 3-3 circle ni. Gunakan shape builder tool. Dan korang cuba gabungkan. Ni dalam keadaan mode tambah. So just tarik je. Supaya dia kena pada intersection. Automatic dia akan jadi satu entity lah. Kalau hold button alternate, contoh kita hold button alternate, kita tarik pergi ke circle yang colour hijau, automatic dia akan potong. Kita pergi ke yang belah sini colour biru, dia akan potong. Kita pergi ke colour merah, dia akan potong. So tinggallah shape yang ni sahaja, yang intersect sahaja. So intersect ni adalah 1, 2, 3. Adalah 3 different layer. So macam mana kita nak jadikan satu? Kita guna kaedah sama, kita select all, shape builder tool, dan kita dalam mode tambah. Kita just tarik intersection dia masuk. Automatic dia akan gabung dan jadi satu entity. Nampak? So ni adalah kegunaan shape builder tool lah yang belah kiri ni. Satu lagi kaedah dia selain daripada shape builder tool ni adalah, okay, aku back jap. Kita select all dan korang enable dekat window panel untuk Pathfinder. So Pathfinder yang ni, Pathfinder. So Pathfinder ni korang boleh test one by one lah, sebab aku tak berapa nak hafal dia punya function-function ni. Cuma aku tahu yang function yang first ni unite. So unite ni sama juga macam kaedah shape builder tu, cuma dia lebih cepat lah. Automatic dia akan jadi satu entity yang baru terus tanpa kita perlu shape builder tu, lepas tu kita kena drag one by one. So lambat sikit lah. Boleh juga try untuk yang second, iaitu minus front. Minus front ni, kalau perasan circle hijau ni berada di belakang sekali berbanding biru dan merah. So minus front ni dia akan buang mana-mana layer yang berada di hadapan sekali instead of yang belakang kan. So bila klik minus front ni, automatic dia akan tinggalkan yang layer belakang sekali, iaitu layer hijau. Dan dia akan buang sekali intersection part antara hijau, merah dengan biru tadi kan. So dan third adalah intersect. So intersect ni dia akan tinggalkan area di mana tiga-tiga layer ni bertemu antara satu sama lain, iaitu di tengah-tengah ni, yang tiga segi bentuk ni kan. So bila klik ni, dia akan tinggal yang tengah-tengah ni saja. So yang selebihnya dia akan buang lah. So untuk exclude ni, mana bahagian yang intersect antara layer-layer ni, dia akan buang dekat bahagian tu sahaja. Tadi kalau beza yang tadi, dia just ambil bahagian yang intersect, tapi yang ni, exclude ni, dia buang bahagian yang intersect. Dia vice versa lah. So kalau perasan nampak tak?
Yang tengah putih ni dah jadi ruang kosong lah. Kita bawa ke ruang gelap ni, nampak tak? Dia dah jadi ruang kosong lah. So untuk yang feature-feature saya ni korang boleh try sendiri dekat Pathfinder panel, enable dekat bahagian window atas ni. Okay, so hampir 26 minit kita berada di udara. Close. Dan untuk yang contoh terakhir, aku nak tunjuk kaedah untuk clipping mask. Okay, clipping mask ni menarik sikit lah. Clipping mask. Okay, arahan dia, make a clipping mask of the leaf image. Okay, ni leaf image using the header text. Ni header text. Kita completekan dulu first task supaya daripada perkataan header ni putih, plain white, dia jadi gambar daun tu masuk ke dalam perkataan tu. So apa yang perlu kita buat, kita letakkan gambar daun tu mula-mula di hadapan perkataan tu. Kemudian dekat bahagian layer ni, kita drag layer daun ni bawah layer perkataan tu. Sebab kita nak perkataan tu menjadi huruf yang bergambarkan daun. Mungkin betul kot kaedah istilah tu kan. So apa yang korang perlu buat, klik layer header, hold button shift untuk second click leaf image, kemudian right click untuk make clipping mask. So nampak tak, gambar daun tu dia dah masuk dalam tulisan header tu. So bila korang gerakkan, dia takkan ubahlah posisi gambar tu. So macam mana kaedah untuk korang, adjust gambar tu. Mungkin daun belah H tu nak gelap sikit, belah ADE tu nak terang. So double click saja dekat sini, automatic dia akan masuk isolation mode. Dan korang select layer daun dan korang gunakan toggle arrow key untuk gerakkan. So nampak tak, dekat bahagian A tu dah cerah kan, bahagian H dah jadi gelap. So macam ni. Dan tekan je escape untuk exit isolation mode. Kemudian arahan yang kedua, tambahkan 3 point white stroke. So white stroke untuk header ni, select header ni. Dan kalau perasan belah kiri ni ada yang first ni fill. Disebabkan fill tadi kita dah letak background daun, so kita nak stroke pula. Kita enable stroke dan dia nak color putih. Sama ada korang boleh double click dekat bahagian color ni untuk colorkan putih, ataupun korang boleh pergi dekat swatch panel dan klik color putih. Putih, hitam, ikutlah kesesuaian kan. Kuning, hijau, biru. So aku akan colorkan putih. Dan dia kata tambah 3 point disebabkan stroke line ni tak berapa tebal kan. So macam mana kaedah untuk tebalkan dia, pergi dekat button window ni, kita enable untuk stroke panel. So stroke panel ni fungsi dia, so dia kata tadi tambah 3 point kan. So kita kat sini kita tambah 3, automatic dia akan jadi tebal lah. So boleh adjust sama ada korang nak dia punya bucu ni tajam ataupun rounded edge. Automatic dia akan jadi rounded lah. Ataupun nak jadi bevel, so dia akan ada angle 45 degree lah, ikut creativity korang. So aku akan kekalkan dia kepada sharp edge. So dah jadilah untuk clipping mask. Contoh lain untuk clipping mask ni, aku import satu gambar. Sebagai contoh gambar ayam ni kan. Okay, gambar ayam ni embed. So gambar ni petak kan.
Macam mana kita nak, kita colorkan putih. Macam mana cara kita nak masukkan gambar ayam ni dalam bentuk oval shape ni. So macam yang aku kata tadi, mula-mula oval shape ni kita letak dulu dekat bahagian pinggan ni dan kita adjust lah ikut kesesuaian kan. Contoh macam ni, sesuai kot. Macam ni lah. Okey, macam ni. Ikut kesesuaian. Okey. Tapi disebabkan kita nak kekalkan layer oval dan kita nak gambar ayam ni yang masuk dalam oval. So layer ayam ni kita kena letak bawah, kita letak atas daripada layer oval tu. So arrangement dekat layer list. Oval, mana oval? Okey, oval ni atas ni. Okey, dia akan jadi macam ni. So kita select all dan right click. Kan the top select merge part. Okey, silap. Kita back. Kita try macam ni. Okey. Kesilapan aku. Pembetulan semula kita nak kekalkan oval shape dan kita nak gambar ayam ni masuk dalam oval shape ni. So gambar ayam tadi sama macam gambar daun tadi, yang gambar daun belah belakang dan layer header belah depan kan. So sama juga macam ni. Shape oval belah depan dan gambar ayam belah belakang. Kita select dua-dua dan right click, make clipping mask. Automatic dia akan masuk gambar ayam tu dalam oval shape. So nampak macam pinggan lah, pinggan kita boleh gerak-gerakkan kan. So macam ni kita nak adjust kedudukan ayam ni, mungkin ada sini ayam macam terpotong kan. So kita double click dan kita klik gambar ayam punya layer untuk kita gerakkan pakai toggle mouse arrow. So kita gerakkan lah. Okey, contoh macam ni kan. Just nice kan. Mungkin dia kurang sikit kat bahagian sini. Okey. Dan kita escape. Automatic dah jadi menu ayam kan. Simple lah. Nampak macam pinggan kan. Instead of tadi yang pinggan gambar petak kan. So ni dah jadi macam pinggan seketul dengan ayam saja kan. Okey, insyaAllah itu saja beberapa contoh yang aku nak tunjuk pada malam ni. Yang first tadi, cara kita nak kita nak align text join us ni supaya center dengan design. Second, macam mana kita nak apply graphic style. Instead of kita buat balik design yang sama tapi kita buat semula kan, so leceh. So kita just save as a graphic style as a preset untuk kita apply mana-mana text. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan layer text ni as a group dan kita boleh recoloring the text, all the text at one time. So jimat masa dekat situ. Dan yang keempat, kita apply dekat symbol library. Macam-macam ada dekat symbol tu, dan kalau nak apply customize symbol, kita boleh cari mana-mana gambar yang kita nak dekat Google dan kita drag masuk dalam symbol list untuk dia jadi symbol baru lah. Kemudian yang kelima, kita belajar cara menggunakan Pathfinder ataupun Shape Builder tool. Yang tadi yang potong perkataan O dengan pink rectangle tu, kita nak bagi potong supaya dia ada gap. O tu ada gap macam ni kan. Instead of macam ni, dia ada gap macam tu kan. Dan yang terakhir, yang tadi kan, clipping mask. Macam mana cara kaedah kita nak masukkan gambar ayam tu, petak tu, dalam oval shape tu kan. So oval shape yang kita nak kekalkan tu, kita letak belah atas, dan layer gambar ayam tu kita letak belah bawah, dan kita select dua-dua, right click dan make clipping mask. Jadi kalau ada apa pertanyaan ataupun sebarang komen dan cadangan, boleh utarakan dekat ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba reply secepat yang mungkin kalau tak ada apa halangan. Dan kita baca, sebelum kita akhiri, kita baca komen sikit kalau ada komen. Okey, insyaAllah kalau tak ada komen, kalau ada sebarang pertanyaan boleh ajukan dekat ruangan komen ataupun PM personal. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.